Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Bahrul Mazi juzuk 17. Kita masih lagi dalam perbincangan bab yang ke-22, bab ma jaa fil qanaah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tidak tamak dan loba, bahkan rasa cukup pada apa yang ada. Kita telah membicarakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita sambung pada muka surat 168. Muka surat 168, masalah yang berikutnya. Kata tuan kitab kita, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Masalah amal yang menjadikan sentiasa rasa fakir di dalam hati. Apakah amalan? Kita dah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan qanaah dan tidak tamak, tidak loba, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah bincang juga bala fakir dan kaya, kedua itu merupakan bala atau ujian. Miskin pun ujian dan kaya pun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata tuan kitab kita, itu pun telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diajarnya, iaitu siapa-siapa ada dunianya itu kuat pedulinya. Yani dalam hati ini, dalam hati, fikiran, cakap-cakap, sembang dia ni semua tentang dunia. Dan kuat ambil beratnya tentang dunia tadi, nescaya Tuhan jadikan fakirnya di antara dua matanya. Apa maksud Allah Ta'ala jadikan kefakiran di antara dua matanya? Yakni sentiasa di dalam hati itu Tuhan jadikan nampak pada diri kurang segenap perkara dunia. Jikalau sudah cukup, ada banyak. Jikalau sudah cukup, ada dan banyak sekalipun, Tuhan jadikan di dalam hati ada sedikit harta, maka bertungkuh lumus mengusahakannya. Nampak tuan-tuan sekalian? Walaupun Allahumma salli ala Muhammad, dia ni orang yang jenis suka pada dunia, jenis pedulikan dunia.
Allah Ta'ala akan nampak pada diri dia kurang pada segenap perkara tentang urusan dunia, walaupun harta duit ni duk rasa macam banyak tapi tak pernah cukup. Tak pernah cukup, tak pernah cukup. Dia buat apa? Dia bertungkus lumus mengusahakannya. Nampak di hati kurang wang, nampak macam kurang duit, maka tungkus lumus mencari wang. Jadi nampak duit tak berapa banyak, usaha lagi, cari duit, himpun bagi banyak-banyak. Dan tampak hati tidak ada rumah besar, maka tungkus lumus mengusahakannya. Nampak tak cukup, rumah ni kena buat besar, usaha nak buat rumah besar. Dan mengadakan rumah besar. Nampak kepada diri tidak ada berkebun, maka tungkus lumus mengadakan kebun. Tengok kebun pula, nak buat kebun juga. Nampak kepada diri tidak ada hamparan permaidani dalam rumah, maka tungkus lumus untuk mencarikannya. Semua ini cerita tentang dunia. Nampak kurang cukup perkakah dalam rumah, maka tungkus lumus mengadakannya. Tengok apa yang kurang dalam rumah, pergi beli, himpun dunia. Nampak pada diri sedikit pakaian kapas, maka berusaha mencarinya. Nampak pada diri tak ada pakaian sutera, maka bersungguh-sungguh mengambilnya. Nampak kepada anak isteri tidak menyerupai orang pada segenap perkaranya, maka semuanya mahu diadakan dan disempurnakannya. Itu maksud Allah Ta'ala menjadikan kefakiran di antara dua matanya. Tak pernah cukup, tak pernah cukup. Demikianlah Tuhan jadikan di dalam hatinya orang yang kuatnya hatinya terhadap kepada harta dunia dan kesedapannya. Allah Ta'ala uji macam tu. Dan Tuhan jadikan orang yang demikian cengang, bengang, ia dan berduka cita dengan sentiasa tidak tahu buat apa. Nampak kerja ini tak sudah dan tidak ada, maka dibuat. Di dalam belum sudah dikerjakan dan diadakan, maka datang yang lain lebih pastinya, maka ditinggalkan yang ini diperbuat ini. Jadi serabut. Hidup ni jadi tak tenang. Sebab tu jangan kita sangka orang yang diberikan kekayaan itu mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Belum tentu. Kita naik kereta, naik motor lalu depan rumah orang kaya mana, kita tengok, besar rumah dia. Kita kata apa? Senang dia, bahagialah dia. Tahu mana dia bahagia? Kan? Tengok dalam rumah tak bahagia, bergaduh dengan isteri ke apa, dalam rumah ada masalah, kita nampak macam bahagia. Kan? Jadi kebahagiaan itu tidak bergantung kepada kekayaan harta yang kita miliki. Maka datang yang lain yang lebih pastinya, maka ditinggalkan yang ini, diperbuat ini. Demikianlah daripada satu kerja kepada satu kerja dengan tiada tahu apa-apa. Sabda Nabi lagi, pada halnya tidak diberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada dunia itu, melainkan barang yang ditakdirkan baginya daripada azali. Tuan-tuan, kita duk pulun cari dunia, takut susah, miskin, tak ada duit. Sebenarnya rezeki kita Allah Ta'ala dah jamin semenjak daripada azali. Kalau kata hari itu bukan rezeki kita, tuan-tuan usahalah macam mana pun, dia takkan sampai dekat kita. Kita meniaga sebagai contoh. Meniaga ni ada untung, ada rugi. Ada risikonya. Ada hari kita untung, ada hari orang datang kedai kita, orang beli barang. Ada hari orang datang kedai kita tapi tak beli barang. Dia main tengok. Dia buat perbandingan. Woi, kedai haji ni mahal harga, pergi kedai lain, contoh. Dan bila orang tak beli, kita jadi rugi. Orang tak mai kedai kita, contoh. Jadi kalau hari itu Allah Ta'ala takdirkan memang tak ada orang datang kedai kita, memang bukan rezeki kita, tuan-tuan usahalah macam mana pun, memang kita takkan dapat perolehi. Kerana rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Du usaha perlu lebih-lebih. Kalau kata itu bukan rezeki kita, dia tak sampai dekat kita. Orang duk sebut apa, rezeki ni tak pernah salah alamat. Dia main tepat betul dekat kita.
boleh makan, ada rezeki. Tak semesti makan mewah. Kan? Tak semesti makan mewah. Ada tuan-tuan dapat apa saya makanan ni kita boleh makan untuk meneruskan kehidupan. Untuk meneruskan kehidupan. Segala apa yang Allah Ta'ala beri, yang penting rezeki yang kita perolehi itu daripada sumber yang halal. Halal dan juga halalan taibah. Itu dua konsep rezeki itulah. Halal dan taibah. Rezeki yang halal dan juga yang elok, bagus. Tentu sekalian. Pemakanan ni, dia ada kaitan dengan amalan kehidupan kita seharian. Kerana yang masuk daripada sumber yang haram dan syubhat, dia akan jadi darah daging kita. Kita jadi rasa susah, rasa berat nak solat, rasa malas nak baca Quran, semua rasa berat pada sebab apa? Daripada sumber-sumber yang tidak elok masuk dalam tubuh kita. Allah Ta'ala perintah supaya kita makan makanan yang baik-baik, yang elok, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Okay. Makan makanan yang elok, kerana dia ada kaitan dengan amalan kita. Dia masuk dalam tubuh badan kita, dia akan jadi darah daging kita. Jadi kita rasa berat, rasa susah nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal halal ni, insya-Allah tuan-tuan, kita semua cari rezeki yang halal, kan? Halal, rezeki yang elok. Cuma yang mungkin halal tayyibah ni kita tak ambil berat sangat. Soal apa? Soal kualiti makanan, produk Muslim ataupun tidak Muslim, tempat masakan, tempat kedai tersebut bersih tak bersih. Saya tengok kadang ada viral buat tunjuk tempat makan menarik. Nampaklah makanan tu nampak macam sedap, tapi kita tengok dia punya dapur dia tu kotor, tuan-tuan. Duduk viral mi goreng mamak Penang lah apa, tengok dia masak dengan berselerak tapi tu punya kotor. Sedap tu macam tu mau pergi makan, kan? Dengan tak bersihnya. Subhanallah. Jadi pastikan sumber pemakanan kita daripada sumber yang halal. Yang kita yakin halalnya itu halalan taibah. Kerana ada makanan yang halal tapi dia tak berapa bagus untuk diri kita. Makanan-makanan segera sebagai contoh. Kan? Kita bodoh amal makan Maggi setiap hari, kan? Rambut pun kau hilang lah. Makan Maggi setiap hari. Walaupun dia halal, tapi tak berapa bagus untuk kesihatan. Setakat Maggi lah, apa makanan segera ni lah. Makanan segera ni. Sekali-sekala nak asal boleh lah. Kan kita tak pergi makan langsung. Kan tentu sekalian. Jadi, kalau setiap hari, makan Maggi. Sebab apa? Kumpul duit. Nak kahwin, dia kata. Kan? Makan Maggi. Setiap hari makan Maggi. Tak dan kahwin, rambut luruh dulu. Sebab apa? Setiap hari makan Maggi. Jadi pastikan sumber makanan yang halal. Baik. Tak ceritanya rezeki tidak pernah salah alamat. Jangan risaulah, jangan bimbang. Kalau hari itu ada rezeki kita, bukan setakat rezeki kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, insya-Allah. Tentu sekalian. Buatlah macam mana pun. Kalau itu rezeki kita, dia mai dekat kita. Bukan maksud mai tu dia mai terbang dekat kita. Kita kena belilah. Kan dapat duit, kena usaha pergi beli beras, beli makanan, beli lauk. Tu rezeki lah. Kita nak bagi makan tu bukan dia mai terbang sendiri. Itu tu sekalian. Tu masuk rezeki kita dapat. Dan bermula alamat orang yang kuat hatinya kepada dunia. Nak tengok ni, apa tanda orang yang hati dia ni kira dunia je. Bangun tidur, cerita bab dunia. Sembang jumpa dengan kawan-kawan, tak ada akhirat, tak ada dalam kepala ni. Sembang tentang urusan dunia, sembang tentang kereta besar, motor besar, rumah besar, bini besar-besar. Semua cerita semua besar-besar, tuan-tuan sekalian. Jadi, kepala otak ni fikir apa? Dunia. Akhirat tak ada. Sembang dunia dah. Dan kesedapannya itu, iaitu tiada celik matanya melainkan mengadap, mengerjakan wasilah dunianya. Semua cerita tentang dunia. Tiada ia bangun daripada tidurnya melainkan terus memegang cangkulnya atau parangnya atau mengintu api memasak apa yang mahu dimakannya atau terus turun dan keluar dari rumah pergi melepaskan hidupannya
atau pergi ke ladangnya dan menengok apa tanamannya dan kerjanya. Ni bangun tidur ni contoh hak tuan kita ni sebut dululah. Kan bangun kalau dia kerja berkebun, petani, kalau keluar buat kerja pergi cari cangkui dululah. Kan? Bangun pagi. Awal bangun. Kan? Jadi dia keluar tadi buat apa? Keluar tadi Allahumma salli ala Muhammad, bangun saya tidur, fikir tentang kerja. Pergi ambil cangkui, pergi parang, nak masak makanan apa semua ni, keluar tengok apa semua binatang-binatang hak dia bela ni. Lepas keluar, pergi pula tengok di ladang, tengok apa tanaman apa semua. Apa saya kerja ni yang berkait dengan dunia. Bangun saja pagi tu kira sibuk dengan dunia. Bukan bangun tidur itu dengan mengucap zikrullah. Bukan ingat akhirat dulu, ingat Allah. Bangun tidur tu zikirlah dulu, bacalah doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa. Dan lepas bangun tidur buat apa? Kena pergi solat subuh dulu, bangun awal. Bangun, mandi ke, solat awal. Kalau tak masuk subuh lagi bangun solat. Solat tahajud, baca Quran. Lepas tu pergi solat sembahyang. Lepas sembahyang, lepas wirid, doa apa semua, siap-siap baru pergi tempat kerja. Kan maksudnya, pertama sekali mulakan dengan ibadah. Mulakan dengan ibadat. Sebab tu awal kehidupan kita mulakan dengan ibadat. Betul tak? Kita bangun tidur, kan kita pun bangun, ambil wuduk, solat, datang surau masjid, kita baca Quran. Permulaan awal pagi kita itu kita mula dengan ibadat. Lepas tu bila mula dengan ibadat, kerja kita jadi berkat. Betul tak? Kita buat kerja jadi tenang, berkat. Kita mula dengan solat, sembahyang, sambung pula dengan solat duha. Jadi ibadat kita ni, bila kita jaga ibadat tadi, subhanallah, kehidupan kita ni ada berkat. Bila berkat ni hati jadi tenang. Kenapa? Allah Ta'ala berikan keberkatan. Dan sedikit yang mencukupi itulah tanda berkat. Kita sebut dah dulu, berkat ni makna sikit tapi cukup. Alhamdulillah, itulah tanda berkat. Ada orang gaji 30 ribu, 50 ribu tapi tak pernah rasa cukup. Hutang sana sini, nak kena bayar duit habis cepat. Itu. Lepas tu tak tenang. Duit banyak, gaji bukan sikit-sikit dapat, tapi rasa tak bahagia, serabut. Ada orang gaji tak banyak mana pun, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kecukupan pada diri dia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kata Allah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan baginya jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada dia daripada jalan arah yang dia tak sangka-sangka. Rezeki mai kepada kita. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni orang Melayu panggil ayat 1000 dinar. Walaupun orang Arab tak panggil ayat ni ayat 1000 dinar. Ayat ni sebenarnya daripada surah At-Talaq, menceritakan perempuan wanita-wanita yang ditalak. Tapi kita panggil ayat 1000 dinar. Tuan-tuan sekalian, gantung lagi dekat kedai, dekat rumah, dekat cashier, gantung besar-besar. Wa may yattaqillah. Tulis, kita suruh baca, tak erti, tapi depa duk gantung ustaz. Berkata ni rezeki murah mai ni. Kan? Gantung saja tapi tak faham, baca pun tak pernah. Sebab apa gantung? Orang lain gantung. Kan? Tu tak edit ke? Kan? Ikut orang. Baca pun tak erti. Saya baca tengok ayat 1000 dinar. Tak erti ustaz. Tak erti. Kan? Tapi gantung. Tak erti baca. Terus sekalian. Macam kita pergi kedai mamak. Sebab kadang bila kita tengok tuan-tuan ada bekerja-kerja dia tu bukan Islam, memang jenis India betul. Kita tengok muka tahulah. Bukan kasyaf ke Tok Wali ke apa, tapi orang hak solat ni muka tu ada nur. Walaupun kita kata dia India hitam ke apa, tapi bila dia solat nampak orang tu orang Islam dah sembahyang. Beza dengan orang yang tak sembahyang ni.
Tuan-tuan sekalian, bila kita tanya hak pekerja ni, suruh baca Fatihah tak tahu. Tahu ini dia. Nampak? Hak kat cashier hak jaga tu betul lah Muslim lah, insya-Allah lah. Hak bekerja hak duk tebak roti canai kita pun sambil duk nak kena tarik kau kopi sambil duk tengok hak tebak roti canai tu. Dia ni Muslim ke tak Muslim? Muka ni macam India betul kan? Kita betul tahu kan? Cuma kita menghukum pada zahir je lah. Kita menghukum pada zahir. Allah yang menguruskan apa yang ada di dalam hati kita tak tahu. Orang tu macam mana ke dia, kita hukum pada zahir. Dia pun tak kopiah satu atas kita pun bagus kan? Kita pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup ni sibuk dengan dunia daripada bangun tidur sampailah nak tidur sekali lagi ni. Cerita tentang dunia. Dia kata, bukan bangun tidur itu dengan mengucap zikrullah dan terus mengambil air sembahyang dan berbuat apa ibadat. Bangun tu sibuk dengan dunia kerja dah. Tak fikir dia nak zikrullah kan, nak solat ke pun tak ada sekalian. Bangun awal tapi tak solat. Itu sama macam Cina apek bangun pagi awal pergi duk siram pokok sayur. Sama dia pun bangun awal juga sebelum subuh dia bangun dah tuan-tuan. Duk pergi siram pokok, dia duk tanam apa semua tu. Dia bangun awal juga. Cuma dia tak sembahyang. Kita tak sembahyang sama macam apek tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak solat. Kan? Sebab tak solat. Bangun awal. Tapi tak sembahyang. Adapun jikalau selalu ia pergi ke masjid dan berbuat ibadat di sana, maka iaitu alamat orang yang soleh. Kalau jenis pergi ke masjid, buat amal ibadat, zikrullah, itu tanda orang yang baik lah. Tuan-tuan, sebab apa kita jadi baik? Sebab kita kawan dengan orang yang baik. Kita kawan dengan orang-orang yang soleh. Siapa-siapa yang hidupnya, waktu mudanya, dia menjaga amal ibadat, sembahyang, jaga hubungan dia dengan Allah. Allah Ta'ala akan jaga, akan pelihara dia sampai ke tua. Dia boleh buat ibadat. Sebab apa? Sebab waktu muda dia memang orang yang jaga solat. Orang yang baik. Allah Ta'ala jaga sampai ke tua. Dan sampai ke tua juga Allah SWT, siapa-siapa yang menjaga Allah Azza wa Jal, memelihara Allah, menjaga anggota-anggota tubuh badan panca inderanya daripada perkara yang haram daripada waktu muda, Allah Ta'ala akan jaga dan peliharanya sampailah waktu dia tua. Ada ulama' ni tuan-tuan sekalian, bila dah usia lanjut tua dah, tapi Allah Ta'ala berikan kesihatan, mata nampak, telinga masih dengar elok, tak pekak, mata okey, tak pakai cermin mata tuan-tuan. Pada usia tua itu masih diberikan kesihatan, boleh buat amal ibadat. Orang lain tak larat dah, waktu tu dah sembahyang pun duduk atas kerusi, mata tak nampak, telinga pun tak apa nak dengar dah. Orang panggil Assalamualaikum Pak, ya dia main, dia pergi kapak dekat kita. Sebab apa? Telinga pekak tuan-tuan sekalian. Usia lanjut, mata pun tak apa nampak. Kita duduk babai tangan panggil, tengok panggil orang lain, dia tak nampak. Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Di mamah usia. Tapi orang yang jaga Allah Azza wa Jal, jaga anggota tubuh badannya, panca inderanya, daripada muda, Allah Ta'ala akan berikan kesihatan, bagi dia kekuatan untuk dia beramal walaupun pada usia tua dia. Boleh pergi masjid, naik motor, boleh buat ibadat. Allah Ta'ala beri sihat. Kita tak dan tua sihat, muda sakit jauh-jauh dah tuan-tuan ni kan. Kerana dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Ini Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, jaga dan peliharalah Allah, nescaya Allah Taala akan jaga dan pelihara kamu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kemudian masalah dia kata kaya di dalam hati dan miskinnya. Sungguhnya seorang itu tiada senang hatinya melainkan dengan kaya. Tanya kita, semua kita nak kaya. Siapa tak nak kaya sini kat tangan? Kalau orang nak bagi duit dekat tuan-tuan 100 RM, 100,000 ringgit, bukan 1 ringgit,
Bukan 10 ringgit, bukan 1 ringgit. Orang nak bagi 100,000 ringgit. Orang nak bagi 100,000 ringgit dengan 1 ringgit, tuan-tuan ambil yang mana? Nak ambil yang mana? 100,000 ke RM1? Ambil yang mana? Ambil RM1. Nama Ustaz, saya zuhud dah Ustaz. Ambil RM1 sudah lah. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Kan, RM1 je. Boleh beli aiskrim. Lepas kan beli aiskrim, RM1. Tuan-tuan, kita akan ambil duit yang paling banyak. Tanya nak kaya, nak senang? Nak. Tanya saya nak kaya? Nak, semua nak kaya. Dalam hati ni, kita nak senang, kita nak kaya. Dan dia kata, maka kaya itu dua macam. Iaitu kaya harta dan kaya nafsu. Ada dua ni. Pertama, kaya harta. Dan yang kedua, kaya nafsu. Maka kaya harta itu tiada menyenang ia akan hati sekali-kali. Kaya harta, harta banyak tapi hati tak tenang. Contoh kita sebut tadi, ada rumah besar, rumah banglo 3-4 tingkat. Dua lelaki bini ya. Anak-anak semua dah besar. Dah kahwin, semua duduk rumah masing-masing. Tinggallah lelaki bini, rumah besar tu, 2-3 tingkat, duduk 2 orang. Allahu Akbar. Nak naik sampai tingkat 4 tu berpeluh ada lift, tak ada. Naik tu dah berpeluh lah, mengah. Oh penat dia kata macam ni. Kita jual rumah banyak tingkat ni, kita beli rumah kecil sikit lah. Senang kan. Jadi nampak macam senang orang yang kaya harta, tapi hati jadi tak tenang. Sungguh pun boleh mencapai segenap perkara, kesedapan dunia dan lainnya dengan dia, sebab pun tiada senang hati. Sebab apa? Hati tak tenang ni, walaupun dah ada semua ni, kaya, harta semua ada ni. Dia kata sebab pun tiada senang hati dengan kaya harta itu, kerana ia memberi bimbang akan yang empunyanya, seperti bimbang takut habis. Bimbang nak? Ada duit harta banyak, bimbang takut habis. Kan? Bimbang. Duit banyak takut habis. Dan bimbang dengan menambah-nambahnya dan juga menokoknya. Maka selagi banyak, selagi sedap, mahu menambahnya. Itu kata dunia. Lagi boleh himpun duit ni nak jadi kaya. Himpun, cari sampai bila? Sampai mati. Lagi boleh hidup, ada kudrat. Boleh kerja cari duit. Tuhan dah pencen pergi kerja lagi, buat apa? Kita tanya, buat apa lagi? Duit pencen duk dapat dah, buat apa lagi pergi sama kerja? Dia kata saya saja nak pergi kerja ke tuan-tuan? Takkan ada saya saja kita nak pergi kerja buat sesuatu, mesti ada sebab. Dan kita semua, saya tuan-tuan, kita kerja ni terus terang. Kita nak apa? Nak duit lah. Betul tak? Hang ustaz ke, hang siapa ke kerja nak apa? Memang nak duit lah. Betul tak? Memang kita nak duit. Tapi macam mana kita nak menguruskan duit itu ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Memang kita nak duit. Kerja mana? Kita panggil dia kerja, kita kata ini kerja kat sini tak ada duit gaji, tak ada duit upah, kerja. Nak ada kerja macam tu. Tak mau. Dia kata tak apa Ustaz, saya lillahi ta'ala, tak dapat duit gaji pun tak apa. Habis ni anak bini apa semua nak makan apa? Kena ada duit nak beli barang. Betul sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. 2 hari lepas ada hamba Allah, dia WhatsApp saya tuan-tuan. Biasa skamer lah, duk asar dah tu. Tapi dia bagi IC semua dia ni apa semua. Dia kata dia minta tak banyak lah, dia minta RM20. Dia kata takkan skamer minta RM20 kan, tak tahu lah. Dia kata dia ada anak, isteri, tak ada duit nak beli makan apa semua. Kita pun dengar, kita pun jenis tak boleh dengar macam tu, kesian kan. Dia pun hantar, tunjuk gambar dia, IC apa semua dia bagi dengan akaun bank dia. Dia kata dalam bank duit tak ada apa semua ni. Kita pun dah bagilah. Adalah duit-duit zakat orang bagi kat saya tu. Duit-duit Allahumma salli ala Muhammad, bayar fidyah apa semua, duit-duit zakat orang suruh bagi kat asnaf. Saya guna lah duit, bagilah, sedekahkan, bagi dekat dia, guna duit tu. Tak guna duit saya pun, tak guna duit saya. Bagi daripada RM20 tu, sebab kesian, up sikit jadi RM100. Dapat 100 itu meloncat, seronok.
Dia doa macam-macam kat saya, tak tahulah skema pandai doa ke tak. Kan? Dia doa macam-macam. Kata bagi terima kasih, murah-murah rezeki. Dia tunjuk pula, pi beli barang-barang apa dia beli, dia ambil gambar. Barang-barang makanan tu dia tunjuk. Kan? Tak apa dah, selesai kita pun tak apalah, alhamdulillah, syukur rezeki apa macam ni, okeylah. Lepas pada tu, kemarin pula dia WhatsApp pula. Dia buat ayat kali kedua tu saya tahu ni dah skema lah. Dia kata ni minta maaf lah ni, cuma nak minta tolong saya dapak pula, duit gas tak ada pula. Nak minta dapak dengan gas pula dah. Dia kata mengarut dia ni. Blok terus kan. Daripada awal tu kita tolong dia, daripada bagi makan dia minta tong gas dapak pula. Ni apa benda ni? Kan hantar kerja ke? Kerja nak minta duit dekat orang. Kan? Saya pun blok terus. Itu macam tu pun punya ada dalam masyarakat ni. Hari ni skema dia boleh menyamak macam-macam tu kan. Allahu Akbar. Kadang dia ambil gambar kita. Kan? Dia ambil gambar kita. Dia pergi WhatsApp dekat orang lain, kat kawan-kawan apa semua. Kita pun duk cakap, takkan ustaz ni pergi minta duit dekat orang. Rupanya kena skema. Kena scam. Ni hak duk ada hari ni. Baik. Maka tidaklah lepas daripada bimbang hati kepadanya takut akan binasa dan rugi. Dan sebanyak mana datangnya sekalipun, tiada rasa kaya harta. Mahu dan tamak setiap waktu, dengan sebabnya maka sudahlah jadi segala waktu itu habis diambil oleh berbimbang dengannya. Bila ada harta ni tuan-tuan, duit, kita nak kena jaga dia, betul tak? Duit bila banyak nak kena simpan dalam bank. Dah cukup haul nak kena keluar zakat. Jadi nak kena jaga, nak pelihara. Mana boleh tuan duit banyak simpan dalam rumah, selit tepi bantai, bawah katil, celah dinding, tak boleh tuan-tuan. Pencuri ni, dia ni macam dia bau duit kita dalam rumah tau. Tak tahu tuan-tuan. Macam dia boleh bau duit. Dia ni rumah Pak Haji ni banyak duit cash, duit. Tahu dah dia ni tak simpan duit dalam bank. Kan? Dia pun pergi rumah kita, nak jadi cerita hak kita duit hak kita duk simpan tu tak sempat nak pergi buh dalam bank. Malam tu Allah Ta'ala takdir pencuri masuk. Dia pergi ambil semua. Tinggal Allah dan Rasul lah tuan-tuan sekalian. Tak ada apa dalam rumah kita. Benda nak jadi kita ada rasa simpan dalam rumah selamat. Dia kata tak apalah, nanti nak pergilah buh dekat bank ni. Tak dan duk nanti tu pencuri masuk dulu, ambil duit dia. Allahu Akbar. Jadi kalau hidup ni duk bimbang sangat dengan dunia ni, susah hati. Sebab dunia ni kita nak kena jaga dia. Harta, duit nak kena jaga. Nak kena pelihara. Takut sekali orang pencuri main rumah, ambil duit. Tu harta itu. Kita bimbang. Orang kaya rumah besar pun, pasang CCTV, security, pak guard, keliling rumah. Sebab apa? Bimbang takut orang main curi. Sebab apa? Kita nak kena jaga dia. Nak kena jaga harta. Berbeza dengan ilmu. Ilmu tuan-tuan ada, ilmu dia akan jaga kita. Itu beza dengan harta. Harta kita nak kena jaga dia. Lagi banyak nak kena jaga, nak kena simpan bagi elok. Tapi kalau orang yang ada ilmu tu akan jaga, akan memeliharanya. Baik. Kemudian, adapun kaya nafsu itu yang kedua, kaya nafsu. Tadi kaya harta. Adapun kaya nafsu, iaitu ada pada nafsumu itu lapang dan cukup pada barang yang ada di dalam tanganmu. Rasa cukup. Apa hak ada itulah. Itulah rezeki kita, rasa cukup. Sekiranya engkau itu mendapat mencari 3 kupang. Tu bahasa tu. 3 kupang sehari. Atau 5 kupang sehari. Atau 5 ataupun kurang. Maka jadi rasa cukup padamu dan puas rasanya. Kan? Ni cerita dulu lah. Dulu duit. Saya ingat. Waktu sekolah rendah dulu. Duduk sekolah rendah. Darjah 1. Darjah 1 duduk asrama dah. Bukan tingkatan 1. Darjah 1 duduk asrama. Ngaji di mana? Arwah ayah saya hantar mengaji di Perlis, di Beseri tuan-tuan. Kan? Waktu kecil seminggu sekali. Baru balik rumah. Seminggu sekali. Darjah 1 duduk asrama dah. Pi tu je duduk teriak menangis tuan-tuan sekalian. Seminggu RM2 nak bagi. RM2. Tapi cukup lah. Boleh beli nasi lemak, boleh beli dengan ayak sekali makan. 5 kupang. Kan? Ayak 2 kupang, nasi lemak 3 kupang. Tu zaman tuan-tuan lagi murah lah. Kan? Tu
Tu zaman saya tu, tuan-tuan dulu lagi murah lah. Zaman saya tu nasi lemak 3 kupang, ayam 2 kupang. Boleh dia kan? Boleh makan. 5 hari lah. Kan? Balik. Seminggu sekali. Bagi RM2 lah. Hari ni bagi RM2 nak beli. Ayam sebetulnya ni berapa lah ni? Kan RM2 boleh beli apa tuan-tuan? RM2. Dulu, waktu dululah. Ni serta kupang-kupang ni dulu macam 2-3 kupang dulu. Dan tidaklah menjadi bimbang ya dan susah di dalam hatimu jikalau sedikit pun pada kira-kiranya, tetapi senang selesai hatimu. Tidak tamak dan tidak loba. Maka apabila ada seorang itu yang demikian, lapanglah hatinya dan luah peluang yang lebih yang boleh diisinya bagi ibadat. Jadi tak sibuk dengan harta benda dunia ni. Dia kaya hati, cukup. Apa yang ada rasa cukup tu mana qanaah tadi. Dan dia ada masa lapang, banyak nak buat ibadat. Sebab tak sibuk dengan harta benda dunia. Duit pun tak ada banyak, harta pun tak ada banyak. Tak sibuk nak fikir tentang harta benda dunia ni. Jadi ada masa banyak buat ibadat. Ada orang tak sempat nak solat, sibuk dengan urusan dunia. Sibuk sana sini dengan duitnya, dengan bisnes dia, tak sempat nak buat ibadat. Bahkan semua peluangnya jadi peluang ibadat, bukannya peluang menghimpun dunia dan berkira bicara dunia. Bukan kira sembang dunia aja. Dan yang demikian itulah dikehendaki oleh syarak kita, yakni kaya pada hati, nafsu kita, kaya diri ni. Itu maksud kaya yang sebenar. Maka jikalau seorang itu berkehendakkan yang demikian, mahulah menurut sebagai yang diberi. Ingat oleh Nabi kita seperti yang datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yaqul ya bani Adam tafarraq li'ibadi amla sadrak ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi SAW bersabdanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis kursi kita belajar kan? Kalau hadis kursi Nabi bagi tahulah Allah taala berfirman. Qala Allah taala. Nabi sebut Allah taala berfirman. Ini adalah hadis kursi. Tapi dia bukan ayat Quran, walaupun Allah taala berfirman dalam hadis itu, dia bukan ayat Quran. Tuan-tuan tak boleh baca hadis kursi dalam solat sebab dia bukan ayat Al-Quran. Saya duk pergi baca pula innamal a'malu binniyati. Wah, hadis dia baca dalam solat. Tak boleh, itu bukan ayat Quran. Itu hadis Nabi SAW. Contoh nak cerita hadis kursi tak boleh baca dalam solat walaupun dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Boleh baca dalam sembahyang Al-Quran, ayat Al-Quran yang kita baca tu. Baik. Jadi hadis kursi bahwasanya Allah Taala berfirman, hai anak Adam, bersungguh-sungguh kamu pedulikan bagi ibadatku, yakni hendaklah kamu bersungguh-sungguh beratkan ibadat dan berkhidmat kepada Allah dan berhamba diri dengan menjunjung apa suruh Allah dan menjauhkan apa tegahnya. Jangan kerja dunia dan berbimbang dengan kesedapannya itu duduk di dalam perutmu. Maka jikalau kamu berat kepada menjunjung apa suruhku dan menjauhkan apa tegahku, nescaya aku isi di dalam dada kamu dengan rasa kaya, cukup pada apa dalam tanganmu, dan sudi rida dengan sedikit, tidak memandangkan kesedapan orang-orang pada dunianya dengan sebab banyak hartanya. Bahkan suka kamu semacam keadaan orang yang cukup pada dengan sentiasanya, dan aku penuhkan hajat kamu dan kefakiran kamu. Aku jadikan lapang dan lega dan sukacita. Dan jika tidak kamu perbuat seperti yang aku suruh itu, bahkan berhadap kamu kepada menghimpun harta dunia, dan kerja dunia akan mencapai kesedapannya sahaja, nescaya aku isi dalam tangan kamu beberapa banyak kerja dari situ dari sini, siang dan malam berbimbang kamu dengan dia. Tidak pun badan kamu, tidak pun hati kamu, tidak pun badan dan hati kamu padahalnya tiada sempurna maksud kamu dan tidak penuh hajat kamu, kerana tidak aku jadikan penuh
dan sempurna hajat kamu itu, dan sentiasalah kamu yang sedemikian kosong dengan bekalan hati kamu. Jadi bila orang yang sentiasa sibuk dengan dunia ni, tadi hadis yang kita baca, dia rasa tak pernah cukup lah. Tak pernah cukup walaupun Allah Ta'ala beri kepada dia, hidup masih lagi tak tenang, masih nak mencari-cari, nak tambah lagi, nak itu ini. Sebab apa? Tak pernah cukup, hati jadi tak tenang. Jadi bila orang yang ada sifat qanaah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kecukupan dalam diri dia. Apa yang Allah Ta'ala beri, kita rasa cukup, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Inilah rezeki kita. Bagi tahu dekat anak isteri kita, ini dah rezeki kita, syukur pada Allah. Kita rasa cukup dengan apa yang ada. Jangan duk bandingkan dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan kita. Kita duk banding dengan orang-orang hak senang kaya, hak jenis makan hebat-hebat, makan sekali makan ratusan ringgit. Tuan sekalian, kita alhamdulillah, apa yang ada boleh makan nasi dengan ikan masin pun kira rezeki lah. Itu rezeki kita. Ada orang yang makan makanan macam tu ya, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat lazat pada lidah dia. Makan habis, walaupun makan ikan kering je. Tapi ada orang yang makan dengan lauk hidangan yang mewah, tapi makan tak habis. Kan? Makan tak habis, lepas tu rasa tak sedap, lepas tu buang. Itu nampak tak beza dengan orang yang Allah Ta'ala berikan kesenangan, kebahagiaan, walaupun makannya tak nampak sedap macam orang lain, tapi dia makan habis dan dia mensyukuri nikmat Allah. Dia ingat lagi, walaupun makan macam ni lauk yang serba sederhana, ada orang yang lebih susah tak boleh makan macam kita. Tapi alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita semua makan, saya ingat setiap hari kita makan mewah. Kan? Belajar tahfiz pun makan semua sedap-sedap, lebih mewah. Kan? Makan macam-macam jenis. Nak apa? Kan? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang lebih susah, ada orang yang lebih memerlukan makanan daripada kita. Jadi nak ceritanya, suruh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Jadi selesai sudah tajuk perbincangan kita pada bab yang ke-22 dalam kita membicarakan berkaitan dengan bab qanaah. InsyaAllah kita akan sambung pada siri kuliah akan datang pada bab yang ke-23, babu ma jaa fil barakati fit ta'am. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan berkat pada makanan. Itu apa maksud berkat pada makanan ni? Yang ni kita akan tengok, kita akan bincang pada siri kuliah akan datang nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kefahaman dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian insya-Allah Ta'ala. Yang baik daripada Allah Ta'ala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kekurangan, kejahilan daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.